Hai semua, rakan-rakanku sekalian. Jadi sangat gembira kita bertemu lagi di sini untuk perkongsian. Jadi kita mulakan dengan doa. Terima kasih ya Tuhanku, Yesus Kristus yang di syurga. Terima kasih kerana memberkati kami dan memberi peluang kepada kami untuk melayani-Mu dan untuk bersama-sama-Mu dalam fellowship yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Biar agar perkongsian hari ini menjadi satu teladan dan memberi faedah kepada semua yang mendengar serta kepada saya sendiri. Atas nama Yesus saya berdoa. Amin. Hari ini yang saya mahu kongsikan adalah dari buku Philemon. Jadi buku Philemon adalah sebuah buku yang sangat pendek. Cuma satu bab saja. Dan juga ceritanya sangat pendek dan menarik. Ya. Jadi saya akan bacakan sekali untuk supaya kamu, siapa yang ada Alkitab boleh keluarkan Alkitab dan kita baca bersama, ataupun yang tidak ada sila dengar. Saya bacakan. Surat ini daripada Paulus yang dipenjarakan kerana mengabdikan diri kepada Kristus Yesus dan daripada saudara kita Timotius. Surat ini ditujukan kepada Philemon, sahabat dan rakan kami, dan kepada jemaat yang berkumpul di rumahmu, serta kepada saudara kita Afia dan rakan seberjuangan kita Archippus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Saudaraku Philemon, setiap kali aku berdoa, aku menyebut namamu dan bersyukur kepada Allahku. Aku berbuat demikian kerana aku diberitahukan bahawa kamu mengasihi semua umat Allah dan bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus akan mendatangkan pengertian yang lebih mendalam tentang setiap berkat yang kita miliki kerana hidup bersatu dengan Kristus. Saudaraku Philemon, kasihmu bagi umat Allah sudah menggembirakan dan menggalakkan aku. Kamu menggembirakan hati semua umat Allah. Itulah sebabnya sebagai saudara yang seiman, aku sebenarnya dapat memerintah kamu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi kerana aku mengasihimu, aku hanya mengajukan permintaan. Aku berbuat demikian meskipun aku ini duta Kristus Yesus dan sekarang aku dipenjarakan kerana dia. Aku mengajukan satu permintaan bagi pihak Onesimus yang aku anggap seperti anakku sendiri. Kerana dia juga percaya kepada Kristus. Semasa di penjara, aku menjadi seperti bapa kepadanya. Dahulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia berguna bukan sahaja bagimu tetapi bagiku juga. Aku menghantar dia kembali kepadamu, dia yang sangat aku kasihi. Sebenarnya aku ingin dia tetap di sini bersama-sama dengan aku untuk membantu aku bagi pihakmu selama aku dipenjarakan kerana pengisytiharan berita baik. Tetapi aku tidak mahu memaksa kamu menolong aku. Aku lebih suka jika kamu melakukannya dengan rela hati. Oleh itu, aku tidak mahu melakukan apa-apa kecuali kamu bersetuju. Mungkin Onesimus berpisah daripada kamu untuk sementara, supaya kamu boleh mendapatnya kembali untuk seterusnya. Sekarang, dia bukan sahaja abdi, tetapi lebih daripada itu. Dia saudara Kristian yang dikasihi, dia sangat bererti bagiku dan dia lebih bererti lagi bagimu, baik sebagai abdi maupun sebagai sesama saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, jika kamu menganggap aku sebagai rakan sekerja, sambutlah dia kembali seperti kamu menyambutku. Jika dia sudah bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah aku yang menanggungnya. Lihatlah kata-kata berikut aku tulis sendiri. Aku, Paulus, akan melunasi semuanya. Aku tidak perlu mengingatkan kamu bahawa kamu berhutang kepadaku kehidupanmu sebagai orang Kristian. Oleh itu, demi Tuhan, tolonglah aku dan gembirakanlah hatiku sebagai sesama saudara yang percaya kepada Kristus. Semasa menulis surat ini, aku yakin bahawa aku akan
kamu akan mengabulkan permintaanku. Sebenarnya aku tahu bahawa kamu akan melakukan hal yang lebih daripada permintaanku. Sementara itu tolonglah sediakan bilik untukku di rumahmu, kerana aku berharap Allah akan mengabulkan doa kamu semua dan membolehkan aku kembali kepada kamu. Epafras yang dipenjarakan bersama-sama aku kerana Kristus Yesus mengirim salam kepada kamu. Terimalah juga salam rakan-rakan sekerjaku Markus, Aristarchus, Demas dan Lukas. Aku berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu. Jadi ini adalah satu cerita mengenai Filemon dan hambanya Onesimus dan melibatkan Paulus. Jadi hari ini apa yang saya mau katakan, cuba kongsikan di sini adalah mengenai dua tajuk, satu pengampunan, lagi satu penerimaan. Jadi untuk pengenalan, latar belakang pada masa itu adalah di zaman pemerintahan Roma, dan pada masa itu Filemon adalah salah seorang yang kaya kerana dia mempunyai hamba. Jadi pada masa itu hamba adalah seperti sesuatu harta kepada orang yang kaya. Jadi semakin kaya orang itu, jadi semakin banyak hamba yang dia ada, semakin banyak harta benda yang dia ada. Okey. Jadi Onesimus adalah pada masa itu ceritanya adalah mengenai Onesimus telah melarikan diri daripada Filemon kerana dia sudah bersalah. Dia telah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu secara terperinci apa yang telah berlaku, tetapi yang pastinya dia sudah melakukan sesuatu kesalahan dan meninggalkan Filemon. Jadi saya tidak tahu sama ada dia meninggalkan Filemon kerana dia mau melarikan diri ataupun takut, ataupun pada masa itu dia cuma mau meninggalkan Filemon, tidak mau lagi bersama dengan keluarga tuannya. Okey, kita tidak tahu. Jadi yang setahu kita dia meninggalkan keluarga Filemon. Dan juga dalam kalau saya katakan pelarian, saya tidak tahu sama ada ayat ini betul atau tidak, kerana kita tidak tahu apa yang berlaku. Kita pakai pelarian. Jadi dalam pelarian itu saya tidak tahu sama ada dia sengaja pergi mencari Paulus ataupun semasa dalam tempoh pelarian itu dia terjumpa dengan Paulus dengan tidak sengaja. Okey, jadi itu juga tidak penting kerana yang pentingnya kita tahu si Onesimus ini telah melakukan kesalahan dan meninggalkan keluarga Filemon, dan juga dia berjumpa dengan Paulus. Jadi semasa dia berjumpa dengan Paulus, dia telah menerima Tuhan Yesus dan menerima berita baik dan menjadi seorang Kristian. Jadi kalau kita lihat dalam pengampunan pasti melibatkan kerelaan dan keseluruhan. Kerelaan bererti rela memaafkan seseorang, rela meminta ampunan, dan dia melibatkan keseluruhan, bukanlah sedikit-sedikit gitu. Jadi ada kalanya kita fikirkan kadang-kadang ada orang bersalah dengan kita. Jadi kita pun apabila orang itu datang kepada kita, kita pun okey macam tu. Jadi saya rasa itu bukanlah pengampunan. Pengampunan adalah kita mengampunkan orang itu secara sukarela dan keseluruhan. Kita tidak lagi ada apa-apa yang tidak yang lagi menyangkal kepadanya. Kalau kita kata yalah itu sajalah, sebenarnya kita bukan mengampun, kita ini membiarkan perkara ini berlaku. Kita hanya biarkannya untuk sementara, dan mungkin pada suatu hari nanti dia akan kembali dan kita akan
kembali lagi kepada apa yang menyakiti kita, dan kita akan mungkin berasa tidak puas hati. Oleh itu, dalam konteks ini, Filemon sebenarnya beliau pada masa itu, kalau dia mau mengampun, kerana Paulus menghantarkan hambanya Onesimus untuk pulang kepada Filemon. Jadi Filemon sekarang ini dia menulis surat kepada Filemon. Jadi Filemon pada masa itu sama ada dia mau mengampun secara sukarela ataupun dia tidak mau. Jadi semua ini terpulang kepada Filemon. Kerana pada masa itu seorang tuan kepada hamba itu dia mempunyai segala hak. Sampai kalau hamba itu berbuat salah, sebenarnya kalau ditangkap kembali, tuannya mempunyai hak untuk membunuh hambanya. Jadi itu adalah hak pada masa itu. Tetapi untuk Filemon sekarang ini, maukah dia melaksanakan haknya sebagai semua orang yang ada hamba pada masa itu, ataupun dia mahu melaksanakan haknya sebagai saudara Kristian yang dia menerima kembali Onesimus. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Penerimaan itu nanti kita bincangkan di belakangnya. Okay. Jadi pengampunan, mahukah dia membuat pengampunan? Tetapi Paulus juga mengatakan dia tidak mahu memerintah kepada Filemon untuk mengampunkan Onesimus, kerana dia mahu Filemon melakukannya dengan rela hati. Itu yang dia mahu. Dia tidak mahu memerintah. Sungguh pun dia kata dia berhak, tetapi dia tidak mahu. Itu yang dia mahukannya. Dan juga Onesimus, kalau kita lihat, dia juga bersungguh-sungguh untuk meminta pengampunan daripada Filemon. Kerana apa? Kerana semestinya di dalam penjara semasa dia melayani Paulus, dia sudah menceritakan segala kejadian kepadanya. Jadi dia juga tahu dia sudah bersalah. Sebab itu dia mahu meminta pengampunan daripada Filemon. Jadi dia juga berusaha untuk mendapat pengampunan dari Filemon. Dia juga boleh kata, saya tidak perlu kerana saya sudah ada sekarang bos yang baru, Paulus, dan saya boleh menjalankan kehidupan saya seperti biasa. Tetapi itu bukanlah ciri-ciri seorang Kristian yang bagus. Kerana setiap perjanggahan, persengketaan haruslah diperbaiki ataupun diselesaikan. Ya, itunya. Jadi, untuk penerimaan pula, jadi kita lihat, Paulus menerima Filemon sebagai muridnya, mungkinnya, dari konteks, dari teks Alkitab, memang kita lihat kemungkinan besar Paulus yang membawa Filemon untuk menjadi seorang Kristian. Jadi dia juga terhutang budi kepada Paulus kerana melalui Paulus dia dapat mengenali Yesus. Jadi untuk itu, Paulus harus menerima seorang murid, dan sekarang ini dia meminta pertolongan, seperti meminta pertolongan ataupun meminta favor dari muridnya ataupun anak muridnya, ya, junior dia. Dan juga dia terpaksa menulis untuk Onesimus yang memang dia bersalah. Jadi dia harus menanggung, memikul tanggungjawab itu. Ya. Dan Filemon juga demikian. Ya. Jadi Filemon ini dia akan
terpaksa menerima, harus menerima Onesimus. Ini bukanlah sesuatu yang senang. Kerana kalau kita lihat, Filemon adalah seorang tuan sebelum ini. Dan beliau juga dikatakan adalah seorang leader, adalah seorang yang mengerjakan gereja di kawasannya. Pada masa itu rumah dia besar mungkin, ya, dan dia orang kaya. Orang berkumpul di rumahnya sebagai gereja. Jadi kita rasa Filemon ini adalah leader di gereja dan juga orang yang kaya pada masa itu. Jadi mungkin banyak orang yang penduduk di tempat itu tahu Filemon. Jadi untuk Filemon menerima balik Onesimus adalah sesuatu yang sangat sukar, tetapi harus dilakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di antara Filemon dengan Onesimus. Ada orang kata Onesimus ini mencuri pada tuannya, tapi kita tidak tahu. Jadi ini mungkin berpunca dari Onesimus mencuri ataupun merosakkan sesuatu harta Filemon, ataupun menipu, ataupun membuat sesuatu perkara yang memalukan Filemon sebelum ini. Jadi, kalaulah Filemon mau menerima kembali Onesimus ini, bermaksud dia menerima dia kembali bukan hanya sebagai hamba abdinya, tetapi sebagai seorang yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia sudah bersalah, Onesimus sudah bersalah sebelum ini, tetapi diterimanya kembali sebagai di status yang lebih tinggi. Sebagai saudara dalam Kristian. Bukan itu sahaja. Mungkin pada suatu hari nanti, Filemon harus memberi bantuan kepada Onesimus. Ya. Ataupun menjadi rakan sekerja Onesimus di dalam gereja. Mungkin. Dan juga, mungkin pada suatu hari nanti, si Filemon ini harus berkorban untuk Onesimus dalam melayani kerajaan Allah. Ataupun suatu hari nanti, diterbalikkan menjadi Onesimus menjadi guru kepada Filemon. Jadi ini semua boleh terjadi. Jadi untuk Filemon menerima Onesimus ini bukanlah sesuatu yang senang. Dia haruslah lakukannya dengan ketabahan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi mereka tidak tahu. Dan si Onesimus juga untuk menerima Filemon kembali sebagai rakan ataupun saudara yang bukan seperti saudara yang biasa. Kerana sebelum ini Filemon adalah tuannya. Jadi hormat yang ada pada masa itu diteruskan. Jadi bagaimana untuk pelayanannya nanti? Melayan bersama-sama padahal dia memang tahu Filemon ini sebelum ini statusnya tuan kepada dia. Jadi bukanlah seperti apa yang kita fikirkan simple, ya, kamu kembali saya terima. Ini bukan, tapi dalam realisasinya ini adalah sesuatu yang sangat sukar. Dan bukan itu sahaja, sesuatu yang saya sendiri rasakan yang lebih kritikal ialah tekanan dari pandangan komuniti pada masa itu. Orang akan melihat Filemon sebagai orang yang kaya pada masa itu, mungkin ada statusnya. Bagaimana pula dengan, sekarang ini Onesimus yang sebelum ini sudah bersalah menyakiti tuannya. Kini kembali dan
tuannya Filemon menerimanya sebagai saudara. Apa perasaan kamu? Orang lain akan melihat, oh kalau macam ini, semua hamba-hambanya bolehlah buat sesuatu sesuka hati. Pergi melakukan apa-apa yang dia suka, nanti kembali. Filemon dia tetap okey. Orangnya okey saja. Dan bukan itu saja. Dia membawa hambanya kepada status orang bebas. Bebas kepada seperti saudaranya sendiri melayani Tuhan bersama. Tetapi kita tidak tahu ya, sama ada dia dibebas jadi hamba ataupun kembali hamba, tidak tahu. Tetapi ada yang rekod yang mengatakan Onesimus pada akhirnya menjadi bishop di tempatnya itu. Bishop itu adalah seperti, kamu tahu bishop kan? Ya. Maksudnya saya yakin Filemon dengan kuasa dan segala power yang diberikan oleh Tuhan, beliau memang memberi kebebasan dan mengampuni serta menerima Onesimus kembali sepenuhnya. Sebab itu beliau Onesimus pada akhirnya boleh menjadi bishop. Oleh itu, kita lihat dalam seluruh proses itu terdapat berapa perubahan ataupun transformasi yang berlaku. Sebelum ini, orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenali Tuhan, Onesimus itu adalah hamba kepada tuan rumahnya. Tetapi selepas itu, dia menerima Tuhan Yesus, dia kini menjadi hamba kepada berita baik Tuhan. Nombor dua, sebelum ini beliau Onesimus adalah hamba kepada dosa. Sebab itu dia melakukan kesalahan terhadap tuannya. Tetapi selepas dia menerima berita baik, dia bebas dari kongkongan dosa. Malahan dia bekerja kuat untuk kerajaan Allah. Sebelum itu, sampai Paulus pun berkata, dia ni orang yang tidak berguna. Tak berguna pada Filemon. Bayangkan seorang hamba yang sudah cukup statusnya cukup rendah, mungkin dia bagikan kerja yang sangat-sangat biasa, itu pun sudah tidak berguna. Tapi sekarang ini dia menjadi orang yang sangat berguna kepada perkembangan kerajaan Allah. Lihat, begitu besar perbezaannya. Dan sebelum ini Onesimus tiada kedudukan. Dia adalah hamba. Pada masa itu hamba adalah status yang sangat-sangat rendah, ya. Tetapi selepas dia menerima berita baik, status sosial itu tidak lagi penting. Yang lebih penting itu, Onesimus sekarang ini mempunyai status orang yang terselamat dalam kerajaan Tuhan. Dan dia menjadi saudara kepada orang Kristian, orang yang seiman. Bermaksud dia menjadi saudara kepada Paulus, saudara kepada Filemon, saudara kepada ahli keluarga Filemon, dan saudara kepada kita sekarang ini. Jadi, bukan itu sahaja, statusnya berubah. Dari orang yang tidak mengenali Tuhan, sekarang menjadi anak yang disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan cintakan kita, anggap kita sebagai anaknya. Dan kita diberi satu warisan. Kita akan mewarisi kerajaan Tuhan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini, siapa yang mahu bagi kamu satu kerajaan? Betul tak? Sungguh pun raja ada 3 orang anak. Hanya satu saja yang boleh mewarisi kerajaannya. Kan? Ini Tuhan Allah kita yang mempunyai kerajaan yang kekal abadi, yang begitu besar sekali. Dia bagi pada kita. Apa lagi yang kita mahu? Itu sungguh cukup baik. Bukan? Jadi apa yang kita lihat sekarang ini?
Cuba kita bayangkan. Sebenarnya kita ini juga seperti Onesimus. Kita seringkali melakukan kesalahan dan kita melakukan kesalahannya berulang kali. Kita ini orang yang berdosa, kotor, jijik, hina sebenarnya. Dan kita selalu datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta maaf, bertaubat agar kita diberi pengampunan dari Yesus. Yesus tetap setiap kali kita datang, dia memberi pengampunan kita sebenarnya dan memeluk kita ke dalam rangkunya. Dan itulah keindahan pengampunannya sempurna. Jadi hari ini kita juga lihat, kita mungkin ada banyak orang yang menyakiti kita, bersalah terhadap kita dari pelbagai segi yang kita boleh fikir. Jadi untuk sekarang ini, biar saya tanyakan, apabila saya tanya kamu, siapa yang paling menyakiti kamu? Cuba kamu bayangkan, orang yang pertama keluar dari yang kamu fikirkan itu siapa? Dan apa yang terjadi sebenarnya di antara kamu? Dapatkah kamu memaafkan orang yang bersalah terhadap kamu itu? Jadi saya menyeru kepada semua, kita mengambil iktibar dan mengambil teladan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus semestinya, dan apa yang dinasihatkan oleh Paulus, dan saya percaya apa yang dibawa oleh Filemon. Marilah kita bersama-sama belajar supaya kita dapat memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan juga menerima mereka kembali dengan keseluruhannya. Pada masa yang sama, kita juga boleh terfikirkan apa yang kita pernah tersalah buat kepada seseorang yang masih lagi kita belum sempat ataupun kita masih belum lagi meminta maaf darinya. Jadi kita fikirkan apa yang peristiwa yang pertama yang keluar dari akal kita, biarlah kita meminta maaf dan meminta ampun dari orang tersebut. Jadi itulah yang mau saya kongsikan pada hari ini. Jadi biarlah kita mengakhiri dengan doa. Tuhan kami di syurga, terima kasih kerana waktu ini. Sungguh pun kita masih lagi tidak boleh bersama-sama bertemu secara fizikal, tetapi kami tetap dapat bersama secara online. Terima kasih ya Tuhan kerana menggunakan kami, dan biarlah kami dapat berpeluang untuk melayani kamu dan serta mencintai dan lebih mirip kepadamu dalam kehidupan seharian kita. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin.